Okey, malam ni tuition campur-campur lah, rojak. Antaranya aku nak ajar tuan-tuan mendaftar ahli baru. Macam mana nak daftar ahli baru? Tuan-tuan sudah jadi member, dah jadi affiliate. Now I want to sponsor somebody. Aku nak daftarkan kawan aku. So, jadi macam mana lah tu? Dan apa yang perlu aku buat untuk daftarkan kawan aku itu? What is the procedure-nya? Okay, so bila kita dah member, affiliate, bila kita dah member affiliate, kita ada dipanggil username. Kita ada username. Jadi pastikan tuan-tuan tahu apa username kan? Kalau tak tahu tanya upline. Tanya upline, username aku apa? Sepatutnya bila daftar tu, bila tuan-tuan daftar tu, tuan-tuan kena bagi username. Apa username yang tuan-tuan nak gunakan? Okay? So bila kita bagi maklumat kepada penaja kita, dia nak daftar kita bagi kita punya username pilihan itu, kan? Sepatutnya begitulah, kan? Kalau tuan-tuan tak bagi, mungkin dia akan buatkan username untuk tuan-tuan lah. Okay? So bila daftar mesti ada username. Kalau tak tahu tanya apply. Okay? Jadi tuan-tuan, bila ada username ni bermakna tuan-tuan ada affiliate link. Maka adalah tuan-tuan punya affiliate link itu. Okay, username ini diperlukan untuk tuan-tuan login. Tuan-tuan nak login. Okay, login. Jadi perlukan username dan password. Password biasanya kita akan guna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Tuan-tuan boleh ubah bila masa password tu. Jadi kalau kita buatkan pertama kali, biasanya kita guna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Username tu biasanya kita ikut pilihan ahli baru tu. Dia nak guna username apa, kita guna apa yang dia minta, kan? Kecuali apabila username itu dah ada orang guna, dah ada orang lain guna. Okay. Contohnya Ali ini terlalu common, nama ni terlalu common. Kan? Apalagi Ali Rich, ini biasanya orang akan guna, atau Khadijah Rich. Okay. Kalau tuan-tuan minta username macam ni, guarantee sudah ada orang guna. Okay. Aku nak pilih username Ali Rich, mesti ada orang dah guna tu. Kan? Khadijah Rich, ada orang dah guna tu. Kena guna pilihan lain. Kan? Pilihan username yang lain. Sebab apa? Username tidak boleh sama, tuan-tuan. Username tidak boleh sama. Kalau orang lain dah guna, kita tak boleh guna. Kita kena cari username yang lain. Username ni mesti dia unik. Okay, unik maksudnya tidak ada yang sama. Kalau 1 juta orang dalam LiveGo tu, 1 juta orang tu tidak ada username yang sama, mesti berbeza. Okay, jadi kalau tuan-tuan minta username dan username itu sudah ada orang guna, bermakna kena guna username yang lain. Okay, kadang-kadang kita punya penaja tu dia buatkan lah. Dia buatkan, ya, dia tambah ya apa-apa perkataan, okay, untuk jadikan dia berbeza lah. Alright. Now,
bila nak daftar tu, kalau tuan-tuan nak orang lain yang tolong daftarkan, pastikan tuan-tuan bagi information yang lengkap. Okay, info yang lengkap. Satu, nama penuh, nama dia, nama bapak dia. Nama penuh. Ya, nama penuh tu nama dia campur nama bapak dia. Kedua, kena bagi email. Mesti ada email kan, tak boleh kata tak ada email. Buatlah email. Tak ada email, buatlah email kan. Kalau tak nak buat email, tak payah join lah kan. Senang cerita, kalau tak mau buat email, tak payah join. Okay. Ketiga ialah handphone. So ini wajib. Okay, keempat ialah penaja. Kelima, username penaja. Wajib. Okay. Mesti bagi tahu siapa penaja dan username dia. Mesti bagi tahu username penaja itu. Dan pastikan betul tuan-tuan. Kebanyakan yang username yang dibagi, banyak case yang dibagi itu salah dia punya username. Okay. Jadi pastikan tengok betul-betul username penaja tu, jangan ada kesalahan tu. Sebab kesalahan username penaja tu boleh jadi dia masuk dengan orang lain. So 5 perkara ni maklumat yang perlu dibagi. Nah, kalau tuan-tuan sudah daftar dalam pre-enrollee, jadi ini tak payah lagi. Okay, nombor 4, nombor 5 tak payahlah. Sebab sudah daftar sebagai pre-enrollee. Okay, cuma nak activate saja. Bila nak activate, Sifu ni dah daftar ni, dah daftar pre-enrollee tapi nak bayar je ni. Jadi bila nak bayar, ini tak payah tuan. Sebab tuan-tuan sudah daftar kan sebagai pre-enrollee kan. Jadi nak activate, perlukan ini. Ketiga ni perlulah. Tapi penaja tak payah dah, sebab tuan-tuan dah daftarkan dia dah. Okay. Jadi ini tak payah. Kecuali belum daftar pre-enrollee. Okay, nak orang lain tolong daftarkan pertama kali. Jadi perlu yang nombor 4 dan nombor 5. Jadi pilihan dia ada beberapa pilihan. Bila kita nak daftar ke orang ni, dia ada beberapa pilihan. Pertama, tuan-tuan, pilihan pertama ni tuan-tuan yang daftarkan. Okay, tuan-tuan yang daftarkan dia. Tuan-tuan minta dia punya maklumat. Maklumat yang tadi tu. Maklumat yang 5 perkara tadi tu. Jadi tuan-tuan minta dia maklumat dia, tuan-tuan daftar. Macam mana tuan-tuan gunalah tuan-tuan punya referral link. Guna referral link. Minta maklumat dia. Nama engkau email engkau 5 perkara tadi itulah. Tak payah sebab tuan-tuan yang sponsor dia kan. Bila tuan-tuan sponsor dia, tuan-tuan tak payah tanya dia nama sponsor, sebab tuan-tuan yang sponsor kan. So minta 3 perkara tadi lah. Nama dia, nama penuh dia, email dia, handphone dia. Okay. Lepas tu tuan-tuan yang daftarkan dia. Kalau tuan-tuan pernah ajar, jadi tuan-tuan tahu tuan-tuan punya username sendiri kan. Jadi daftarkanlah. Jadi nak daftar macam mana tu? Guna you punya link tu. Ya, guna engkau punya link. Engkau punya referral link lah. Okay. So kata engkau punya username, kata apa? Username aku Ali Rich.
Ini username aku. Jadi tuan-tuan punya link tu, livegoodtour.com/alirich. Inilah engkau punya referral link. Okay, livegoodtour.com. Ingat tu, livegoodtour.com, livegood.com. Termimpi pun ingat tu, livegoodtour.com. Bukan susah nak ingat tuan-tuan. Ni tour ni. Ini ingat ni perkataan tour ni. Okay, so livegood nama company. Lepas tu tambah satu perkataan lagi, tour. Tour itu adalah bahasa Malaysia apa? Dia visit tuan-tuan. Okay, turis kan, turis. Jadi livegoodtour.com/tuan-tuan punya username. Kan, jangan tanya orang, apa aku punya link apa? Jangan tanya orang apa kau punya link, kau tahu kau punya username, engkau tahu username kau tahu lah link kau. Tambah aja username kat ujung tu, kan? Itulah engkau punya referral link. Okay, jadi nak daftar ke orang, tekan engkau punya referral link ni, engkau tekan sendirilah. Engkau tekan sendiri, keluar borang tu, dia akan keluar borang tu, tuan. Okay, nama engkau ada kat atas tu. Nama engkau ada kat atas tu. Jadi isilah borang tu. Okay. Nama dia, lepas tu first name tu nama dia, last name tu nama bapa dia. Yang ketiga tu email. Lepas tu ada butang sini submit. Ya. That's itu je. Kan. 3 perkara je. Nama dia, nama bapa dia, email dia, tekan. Bila tuan-tuan tekan ni, dia dah jadi pre-enrollee dah. Orang yang tuan-tuan daftar tu dah jadi pre-enrollee dah. Okay. Jadi nak jadi affiliate macam mana? Nak jadi affiliate, dia dah keluar borang kedua. Ada borang kedua akan keluar. Kan? Di sana dia ada kata lock position. Ada butang lock position. Di sini ada apa tu? Ada nombor jam. Nombor jam. Kan? Tekan lock position tu untuk nak bayar lah. Kalau nak bayar terus, kalau tak nak bayar terus, tutup ya. Tutup skrin ni. Kalau belum nak bayar, tutup skrin lah. Okay, kalau nak bayar terus, tekan lock position. Tapi bersedia untuk bayar tu. Kan, kalau tuan-tuan tekan lock position tu, maksudnya nak bayar tu. Jadi bersedia untuk bayar. Jadi bayarnya nak guna cara apa? Dia ada pilihan. Tuan-tuan nak guna debit card, boleh. Nak guna credit card, boleh. Okay, tuan-tuan nak guna nah kalau tuan-tuan ada credit wallet. Kalau ada credit wallet, maksudnya ini bonus dah. Ini bonus ni. Credit wallet tu bonus. Kalau ada bonus, tuan-tuan boleh guna bonus credit wallet. Boleh. Untuk daftarkan orang baru tu. Boleh guna tuan-tuan punya bonus. Dia akan keluar tu credit wallet. Pilih credit wallet. Yang keempat ialah kripto. Menggunakan cara kripto untuk bayar. Okay. Jadi kalau tuan-tuan tidak ada kripto, jadi pilihannya ialah debit card, credit card. Kalau ada bonus, pilih yang ni. Kalau tak ada, kripto pun tak ada. Tak ada kripto macam mana? Ini tak ada, ini tak ada. Kan semua tak ada. Macam mana tu kalau semua tak ada? Debit tak ada, kredit tak ada, credit wallet pun tak ada, kripto pun tak ada. Jadi macam mana nak bayar? Okay, jadi tuan-tuan bank in ke akaun Sivugani. Bank in ke akaun Sivugani RM250. Okay.
Jadi Sifu akan aktifkan tuan-tuan punya activation tu menggunakan Sifu punya crypto. Sifu akan guna crypto Sifu untuk daftarkan ataupun aktifkan orang itu. Okay, so macam itulah dia punya pilihan kalau nak aktifkan orang. Now of course Sifu sangat mengharapkan tuan-tuan belajar guna kripto. Okay, kalau tuan-tuan nak jadi seorang leader, perlu belajar macam mana nak guna kripto untuk buat bayaran. Kalau tuan-tuan nak menjadi seorang leader, mesti belajar teknik, skill, kemahiran menggunakan kripto untuk buat bayaran. Okay, supaya tuan-tuan punya tim laju bergerak, tuan-tuan tidak perlukan orang lain. Tuan-tuan tidak perlukan pertolongan orang lain, sendiri boleh buat. Okay, sendiri boleh buat dan tuan-tuan boleh handle tuan-tuan punya tim, punya permintaan. Okay, kalau tidak tuan-tuan akan mengharapkan orang lain yang tolong buat bayaran guna kripto itu. Okay. Satu masa nanti Sifu tidak ada masa tuan-tuan. Kalau terlalu banyak Sifu pun tidak boleh handle kan. Jadi ilmu ni perlu tuan-tuan pelajari dan tuan-tuan handle untuk tim masing-masing. Okay, I cannot do everybody punya request. Okay. Now, cara yang lain ialah tuan-tuan boleh masuk ke dalam My Earnings. Pergi ke My Earnings, dalam sistem itu ada My Earnings, pergi sana, pilih Credit Wallet. Okay. Ini syaratnya tuan-tuan mesti ada bonus, mesti ada Credit Wallet lah kalau nak guna cara ini. Okay, jadi tuan-tuan guna Credit Wallet. Jadi di bawah tu nanti dia ada new apa tu? New user. Okay, new user. Pilih new user. Pilih benda ni. Okay. Nanti dia akan keluar screen untuk tuan-tuan masukkan ahli baru itu. Ahli baru yang tuan-tuan nak register. Masukkan dia maklumat semua. Okay, jadi pilihan nanti pembayaran ialah tuan-tuan pilih Credit Wallet. Okay, boleh juga. Kalau dia dah daftar jadi peer enrollee juga boleh. Tapi tuan-tuan pilih jangan new user. Tuan-tuan pilih existing user. Existing user. Jadi kalau peer enrollee itu dah daftar, jadi kita pilih existing user, tuan-tuan masukkan dia punya member ID ataupun user ID dia lah. Apa member ID dia, tuan-tuan masukkan. Okay, kalau sudah daftar pre-enrollee belum bayar lagi, dia nak bayar gunakan tuan-tuan punya credit wallet. Okay, boleh. So dia ada pelbagai cara, tuan. Pelbagai cara nak daftarkan ahli baru. Pelbagai cara. Bukan satu cara, banyak cara. Nah, ada soalan pasal pendaftaran ahli baru. Anybody has question pasal pendaftaran ahli baru? Okay, pengumuman tuan-tuan, bermula hari ini. Berapa hari bulan tadi? 26. Okay, bermula 26 hari bulan tuan. 1 2024. Okay. Sifu tidak akan melayan lagi. Sifu tidak melayan lagi. Okay. Pembayaran bulanan. Okay. Sifu tidak melayan lagi pembayaran bulanan tu. Bulanan tu yang bayaran bulan-bulan tu kan. Sifu tidak layan lagi pembayaran bulanan menggunakan harga 50. Okay.
Sifu tidak layan, Jangan bank in kepada Sifu RM50 starting tomorrow. Starting tomorrow, hari ini ada orang dah bank in, tak apalah. But starting tomorrow, Sifu tidak accept lagi bayaran RM50. Siapa yang bayar RM50, Sifu akan transfer balik ke akaun bank dia. Okay, Sifu tidak akan layan siapa yang bayar RM50. Kalau nak guna Sifu punya perkhidmatan, tuan-tuan kena bayar 55. Jadi Sifu terima satu saja jenis bayaran, iaitu 55. Kalau bulanan lah. Okay, jangan bayar 50 kat Sifu. Bayar 55 kalau nak Sifu buatkan. Kalau tidak, tuan-tuan buat sendiri. Okay, tuan-tuan buat sendiri. Kalau tak nak bank in 55, tuan-tuan buat sendirilah. Buat sendiri. Okay, Sifu tidak akan layan. Kalau tuan-tuan bank in, Sifu akan kembalikan tuan-tuan punya duit tu. Okay, Sifu hanya terima 55. Starting besok. Kalau nak Sifu tolong buatkan. Okay. Sebab apa Sifu tidak boleh guna ni, tuan? Sebab Sifu guna kripto. Okay, Sifu guna kripto. Kalau kripto, I cannot use this money. Tidak cukup. Ya, tidak cukup. Sifu akan rugi RM5. Kalau Sifu activatekan dengan RM50 tu, Sifu rugi RM5. Satu orang RM5, kalau 10 orang dah RM50 duit Sifu hangus. Ya. Jadi Sifu tidak akan terima bayaran RM50. Okay, siapa bayar kat Sifu, Sifu return balik. Okay. Buat sendirilah. Buat sendiri, activate sendiri. Nah, kalau tuan-tuan nak activate sendiri, tuan-tuan kalau ada credit wallet, siapa ada bonus, ada credit wallet, tuan-tuan boleh activate sendirilah. Tak payah Sifu, tak payah bank in kat Sifu lah. Kan gunalah kau punya bonus tu, activate lah. Activate sendiri. Dan buat sendiri, tuan-tuan. Ya. Siapa ada bonus, buatlah sendiri. Kan kata, Sifu tolong buatkan saya. Senang saja, tuan-tuan. Benda ni bukan susah. Kan? Tidak susah nak buat bayaran bulanan tu menggunakan credit wallet. Tidak susah tu. Simple. Okay. Tuan-tuan masuk sistem, login ke sistem. Dah login ke sistem, pergi mana? Pergi My Earnings. My Earnings, masuk sini tu. Dah tu, pergi ke credit wallet. Ada butang credit wallet tu. Tekan ni dulu. Lepas tu ada butang ni, credit wallet. Okay. Lepas tu, bila tuan-tuan tekan credit wallet tu, dia ada keluar screen. Jadi screen itu tuan-tuan ada di sana existing user dia panggil. Existing user. Di bahagian situ tuan-tuan masuk tuan-tuan punya username. Masuklah username tu. Okay. Masuk username tu, lepas tu scroll ke bawah. Paling bawah tu dia ada membership. Kat situ ada membership. Di atas tu gambar-gambar produk kan. Turun bawah, paling bawah. Jadi membership kat situ ada pilihan kat situ, dia tulis sana monthly membership. Monthly membership tu itulah bayaran bulanan tu. Tekan yang tu, tuan-tuan. Okay, tekan tu monthly membership. Di bawah tu dia ada issue credit, ada butang issue credit. Okay, tekan butang issue credit tu, selesai lah. Selesai. Kejap je kan? Bukan susah. Okay. Jadi jangan suruh Sifu buat, tuan-tuan. Penat Sifu. Okay, buat sendiri. Buat sendiri. Tidak susah dah. Sebab benda tu dah ada dalam akademi pun. Sifu dah tunjuk dalam akademi pun. Okay, sebab apa Sifu tidak mau RM50? Sebab apa? Dia perlu credit wallet. Credit wallet tu sekarang ni susah. Sekejap habis. Kan? Sebab dia bonus mana banyak lagi, tuan-tuan. Sekejap habis. Jadi kalau tuan-tuan bank in kat Sifu, dia tunggu sampai 1 minggu kan. 1 minggu nak tunggu sampai next bonus. Jadi lama Sifu tak nak tunggu-tunggu. Okay. Sifu tak nak tunggu. Kalau tuan-tuan nak Sifu buatkan, Sifu boleh buat masa itu juga menggunakan kripto.
kripto tidak payah tunggu, terus buat, Sifu boleh buat terus, tak payah tunggu bonus. Kan? Jadi Sifu tidak akan accept RM50, hanya RM55 saja Sifu akan guna kripto. Okay? Sebab kripto dia tidak pandai habis, tidak pandai habis. Okay, harap itu faham. Siapa yang ada bonus, tuan-tuan ada extra bonus, tuan-tuan tolong tuan-tuan punya tim. Okay, siapa yang ada bonus, dia ada extra kan. So tolonglah tuan-tuan punya tim tu. Okay, siapa yang nak bayar bulanan kan, beritahu kawan-kawan tuan-tuan lah, your team. Saya ada $30, boleh 3 orang kan. Jadi tuan-tuan yang handle, tak payah Sifu handle. Tidak payah Sifu yang handle. Jadi kalau Sifu nak handle ni cuma kripto je. Nak bayar guna kripto, okey, mai. Mai sini. Bayar 55. Ya. Kalau nak guna credit wallet, cari engkau punya upline. Okay, cari engkau punya upline. Siapa upline kau yang ada bonus, tanya dia, engkau ada bonus tak? Ada. Guna dia. Biar dia yang tolong tuan-tuan. Jangan Sifu. Okay. Siapa nak minta tolong ke Sifu, satu je cara, kripto. Kripto sahaja. Alright, itu monthly, yang bulanan punya, monthly punya bayaran. Okay, nak guna tenaga Sifu hanya untuk kripto saja. RM55. RM55. Jangan bank in kat Sifu 50. Okay, kalau yang package tak ada masalah. Ada package sama. Package kan 250. Package 250. Ini memang sama. Kripto pun ini juga harga dia. Credit wallet pun ini juga harga dia. Dia sama. Okay? Tapi kalau yang bulanan tu berbeza. Bulanan berbeza. Kan? Kalau credit wallet 50, kalau kripto 55. Okay? Jadi package tak ada masalah. Okey, kalau kita bulanan tu kita nak jual, kita nak bayar, itu kita bisa nak bayar 3 bulan misalnya. 3 bulan bermakna 30 lah, lebih kurang lah. Kalau ada disebutkan dia punya amount tak? Tak ada kan? Bayar 3 bulan? Misal. Atau bayar sebulan ke? Bayar 3 bulan hanya boleh guna credit wallet. Tidak boleh guna kripto. Kripto hanya 1 bulan saja. 1 bulan tu setahun lah. Okay, kripto tidak boleh buat advance. Dia current month saja. Kalau credit wallet boleh. Credit wallet dia boleh advance. Tuan-tuan nak bayar 3 bulan depan, boleh menggunakan credit wallet. Tapi kalau kripto tak boleh. Kripto hanya bayar bulan semasa. Maksud saya amount kita tak tulis ke? Tak tulis ke? Memang ada sistem macam mana? Dalam sistem. Kalau tuan-tuan credit wallet tu dia 995 lah. Credit wallet dia mesti US dollar kan. 995. Ya. Sekarang kita nak bayar 3 bulan bisa. Dalam sistem tu macam mana nak buat? Maksud saya amount dia tu. Bulanan dia tu. Bukan sebulan. Kita nak bayar 3 bulan. 3 kali buat. Kita buat 3 kali. 3 kali buat. Oh, 3 kali. Nak 5 bulan 5 kali buat. Dia sekali buat tu 1 bulan. Okay. Faham. Dia potong 995, 3 kali dan 3 kali ya. Bulan ni dah selesai. Buat lagi dia masuk bulan depan. Buat lagi. Masuk lagi 1 bulan lagi. Jadi 3 kali buat 3 bulan. Okay. Kalau tahunan tu Sifu, karena dia ada diskaun 20% tu. Itu kalau setahun. Ya kalau setahun, kita buat macam mana? 6 kali ya? 10 kali ya? Tidak, 1 tahun dia 1 butang saja. Dia ada pilihan 1 tahun. Oh, ada butang dia. Okay. Sama ada buat bulan-bulan atau 1 tahun. Jadi kalau nak setahun, ada butang 1 tahun. Okey, terima kasih. Okay, belajar belajar tuan. Belajar macam mana nak buat. Kalau tak pandai tengok dalam akademi, kalau masih tak pandai juga tuan-tuan buat hands-on. Hands-on maksudnya screenshot. Okay, buat sampai sini, okay, screenshot. Sifu, aku dah sampai sini dah, apa nak tekan ni? Kan. Jadi Sifu akan beritahu, oh tekan yang tu, yang tu, butang tu. Tekan yang tu. Jadi tuan-tuan tekan lagi. Sampai ujung habis lah. Dah berjaya dah. Okay, tuan-tuan dah pandai. Next time tak payah lagi tuan-tuan
minta pertolongan Sifu kan. Dia sekali je kan. Bila tuan-tuan buat tu secara praktikal, the next time tuan-tuan dah pandai dah tu. Okay, any more question regarding pendaftaran? Boleh? Pendaftaran okay? Boleh menjawab soalan-soalan sudah? Okay. Leader, ingat lah. Leader, siapa leader kena pandai guna kripto. Tak pandai, belajar. Tengok dalam YouTube. Okay, tengok dalam YouTube. Tuan-tuan belajar guna kripto, dia ada hobi. Okay, ini sistem kripto lah. Dia ada Binance, ada Luno, okay, ada beberapa, ini dipanggil exchange lah. Okay, exchange kripto lah. Yang paling besar Binance. Paling besar Binance. Jadi Sifu guna dua ni, hobi dengan Binance. Tapi yang kerap Sifu guna ialah hobi. Okay, guna yang tu. Tuan-tuan kena daftar dalam situ, buat account kan. Buat account. Nanti tuan-tuan kena deposit tuan-tuan punya duit masuk dalam account dalam kripto tu. Bila tuan-tuan nak guna, dipanggil withdrawal. Tuan-tuan buat withdrawal bila nak guna duit tu. Kan? Macam tu lah. Jadi belajar macam mana nak deposit, macam mana nak withdraw. Itu bukan tuan-tuan nak trading. Bukan tuan-tuan nak trade kripto. Okay. Tuan-tuan nak bayar saja, nak guna pembayaran kripto. Jadi kena belajar how to deposit the money, how to withdraw the money. Withdraw ni bila kita bayar kepada Livegood, itu dipanggil withdraw. Okay. Bila kita nak masukkan top up kita punya duit dalam account, itu dipanggil deposit. Dua ya, deposit, withdraw, deposit, withdraw. Tidak banyak tuan-tuan kena belajar kan. Belajar buka account satu hal, buka account, okey dah aku dah dah ada dah account aku punya kripto. Sama ada hobi ke, Binance ke, Luno ke. Tak kisahlah yang mana satu tuan-tuan, okey. Dah ada, belajar how to deposit. Ada semua dalam YouTube. Lepas tu cara nak withdraw. Macam mana nak withdraw. Okey. Itu je, bukan susah. Deposit sama ada melalui bank Sifu buat video. or melalui peer to peer, P2P. P2P maksudnya apa tu? P2P maksudnya antara member lah. Antara member exchange tu, antara member kripto. Okay? Jadi kawan kita jual, kita beli lah. Kita beli. Jadi kita bayar ke account bank dia, nanti dia akan deposit ke dalam kita punya account kripto. Itu dipanggil P2P. Tapi ada juga yang melalui bank. Daripada bank kita terus masuk dalam kita punya account kripto. Tapi biasanya biasa kita guna ni tuan. Okay. Jadi macam Sifu ada seorang yang Sifu guna satu orang tu. Jadi bila Sifu nak deposit je, Sifu akan bank in ke account dia. Lepas tu Sifu beritahu berapa dolar yang Sifu nak beli. Nanti dia terima Sifu punya bank in tu, dia akan deposit lah dalam Sifu punya account. Okay. Lepas masuk dalam account Sifu dalam kripto tu, Sifu bila ada orang nak activate, Sifu akan withdraw lah. Sifu withdraw, nanti Sifu masukkan alamat, dipanggil address, alamat transaksi kan. Jadi alamat transaksi itu kita ambil daripada sistem Livegood. Livegood akan bagi kita address untuk transaksi itu. Bila kita buat bayaran tu. Okay. Jadi kita copy paste masuk dalam sistem kita dalam kripto. Nanti dia akan tanya yang kedua ialah berapa nilai nak withdraw tu. Jadi ada dua saja, address, kita punya address transaksi, kedua ialah nilai. Okay, dan nilai ini kena tambah $1. Kripto dia tambah $1.
Kan? Jadi itu sebab apa dia tidak sama dengan credit wallet. Sebab dalam kripto kita kena bayar, dia ada service charge. Okay. Ini $1. Lepas tu ada lagi yang bila kita nak beli kripto tu, kena bayar lagi. Itu $2. $2 campur $1, $3. $3 service charge tuan-tuan. Kan? Bukan tak ada charge, ada charge. Okay. Sebab tu tidak boleh sama. Kenapa RM55? Sebab ada service charge. Kalau RM50 bankrupt kita. Bankrupt tukang buat tu. Okay. Okay, cumanya kripto cepat lah. Tak payah tunggu kan. Kalau guna debit card boleh jadi tuan-tuan tak lepas. Kebanyakan orang guna debit card tak lepas. Kan. Credit card tak lepas, bank tak approve lah, apalah. Banyak kerena dia. Okay, jadi debit card dan credit card tu dia lebih kurang je dia punya servis sebab dia ada service charge juga tu. Debit card bukan tak ada service charge, ada service charge, lebih kurang macam kripto juga. Lebih baik guna kripto cepat sikit. Pagi tadi ke semalam kah? Di satu grup, okay, di satu grup ada orang tulis dalam WhatsApp kan, dalam WhatsApp grup itulah. Okay, sebab itu Sifu tidak dalam Sifu punya WhatsApp group, dalam Sifu punya WhatsApp group, Sifu akan set, ya, Sifu akan buat setting dalam WhatsApp group itu supaya orang yang belum jadi member dia tidak boleh menulis. Okay. Kalau dalam WhatsApp group Sifu lah yang Sifu own, yang Sifu miliki. Siapa yang belum affiliate, yang belum jadi ahli, kalau dia belum jadi affiliate, dia tidak boleh menulis. Tidak boleh post lah, dia tidak boleh menulis dalam grup WhatsApp. Okay. Jadi nasihat Sifu kalau tuan-tuan buat WhatsApp group sendiri, dan itu memang bagus buat WhatsApp group sendiri. Jadi tuan-tuan berada dalam tim, tuan-tuan berada dalam WhatsApp group Sifu, tuan-tuan juga buat WhatsApp group sendiri. Okay, jadi tuan-tuan boleh ambil bahan-bahan dalam yang Sifu punya WhatsApp group, copy ataupun forward. Tuan-tuan boleh forward masuk dalam tuan-tuan punya group lah. Okay, that's good. Dan Sifu sangat sarankan tuan-tuan buat WhatsApp group sendiri juga selain tuan-tuan berada dalam Sifu punya WhatsApp group, supaya tuan-tuan boleh monitor your own group inside satu group yang tuan-tuan miliki lah. But bila tuan-tuan buat group sendiri, pastikan tuan-tuan buat setting tuan-tuan punya grup itu supaya orang yang belum jadi member tidak boleh menulis. Dia boleh baca sahaja. Okay, kalau tidak dia akan porak-poranda. Okay, dia akan kacau bilau tu. WhatsApp group itu akan kacau bilau kalau tuan-tuan benarkan non-member menulis. Kan, nanti ada keluarlah sumpah serana tu kan. Bahasa-bahasa yang kita tak mau dengar, ada bahasa keluar begitu kan. Okay, so pastikan setting bila tuan-tuan nak mulakan satu grup, pastikan yang boleh menulis hanya member yang dah affiliate sahaja. Maksudnya admin sajalah. Setting admin saja boleh tulis, yang bukan admin tak boleh tulis. Boleh baca sahaja. Dia tak suka, dia keluarlah, left lah. Dia tak suka dimasukkan dalam grup tu, dia left lah. Dia tak boleh tulis. Ya, dia tak suka, aku keluar. Keluar, tak ada masalah tuan-tuan. Okay? Orang keluar tak ada masalah, tapi kalau dia menulis benda-benda yang negatif, nah itu masalah besar tu. Kan dalam grup kita ada 200 orang. Oh, 200 orang dah. Tiba-tiba ada pula satu orang tulis yang negatif. Rosak tuan-tuan. Kan?
pasal nila setitik rosak susu sebelanga kan. Macam itulah. Ada penat-penat aku cipta grup ni kan. Dah ada 200-300 orang, ada pula orang pengacau pula tulis yang benda yang negatif. Salah engkau lah. Salah engkau lah, sebab apa engkau buat setting dia boleh tulis. Engkau sepatutnya setting supaya orang yang belum jadi ahli tidak boleh menulis. Dia hanya boleh baca. Itu kena pandai nak jaga grup. Kena pandai cara nak uruskan grup. Sebab bila dah berlaku begitu, susah nak betulkan tu tak? Kan susah nak betulkan tu. Dia dah kerosakan sudah dibuat. Macam tu. Pastikan kalau tuan-tuan buat grup, pastikan hanya yang sudah ahli saja yang boleh menulis, dengan lantik mereka jadi admin lah. Siapa yang jadi affiliate, jadikan dia admin. Lantik dia jadi admin. Admin ini boleh lantik admin lain. Admin boleh lantik admin lain. Nah, tuan-tuan boleh add orang. Tuan-tuan boleh add orang tanpa permission pun boleh. Masukkan saja pam kan. Kalau tuan-tuan nak buat begitu tak ada masalah. Sebab dia tidak boleh bercakap pun dalam grup tu. Dia boleh masuk tengok sana tengok sini. Tapi secara bagusnya tuan-tuan, sebelum tuan-tuan add, tuan-tuan maklumkan dia. Karim, aku nak masukkan engkau dalam grup aku ni kan. Tulislah something tuan-tuan, ataupun WhatsApp lah, voice note. Karim, aku nak masukkan engkau dalam grup aku satu ni. Bilang aku masukkan, jangan keluar. Engkau stay 30 hari. Lepas tu masukkan dia. Masukkan dia. Jadi itu cara bagus. Cara begitu ya betul tuan. Ataupun masukkan dulu lepas tu bagi tahu pun boleh. Boleh juga. Masukkan dulu lepas tu bagi tahu. Tapi mesti bagi tahu. Kenapa nak bagi tahu? Supaya dia tahu yang kita yang masukkan dia. Kalau tidak, nanti dia tidak tahu siapa masukkan aku. Kan? Dia tak tahu siapa masukkan dia. Jadi satu masa nanti dia suka kan. Dia suka, aku nak join lah. Aku nak join. Tapi siapa masukkan aku lah? Tak ada siapa pun beritahu aku. Tidak ada siapa beritahu aku siapa yang masukkan aku. Nanti dia masuk dengan orang lain tak? Nanti dia masuk dengan orang lain sebab dia tidak tahu siapa masukkan dia. Jadi penting bila tuan-tuan masukkan orang, pastikan tuan-tuan bagi tahu aku yang masukkan kau. Jadi dia ingat, si Anu masukkan aku. Jadi bila dia nak join, dia bagi tahu kau, aku nak join lah. Aku nak join. So engkau uruskan aku punya pendaftaran. Macam tu tuan-tuan. Pastikan mesti bagi tahu siapa yang tuan-tuan nak masukkan atau yang sudah masukkan. Atau tuan-tuan invite guna invitation link tu. So dia lagi bagus macam ni. Bagi invitation link kat dia. Jadi dia tahulah kita yang invite dia masuk kan. Sebab kita yang bagi dia invitation link. Jadi dia mau masuk, dia tekan link tu, dia masuklah. So ini pun bagus. Gunakan invitation link. Jadi tak payah bagi tahu dia lagi sebab dia dah dapat invitation link, dia tahulah kita yang invite dia. Now, kita dah ada 2 grup WhatsApp yang Sifu punya. Sifu ada 2 dah grup WhatsApp. Live Good DMI nombor 1, Live Good DMI nombor 2. Dah ada 2 dah. Ini dah penuh dah. Kan? Tapi kalau tuan-tuan tengok ada orang keluar, masuk ke orang baru. Ada orang keluar, masuk ke orang baru, kan? Jadi kalau dah 1024 itu dah penuh tu. 1024 orang tu penuh. Tuan-tuan add orang tak boleh, dia tendang keluar tu. Dia akan tendang keluar. Sebab dah penuh kan? Jadi yang tuan-tuan masukkan di sinilah. WhatsApp group nombor 2 tu.
Now, ada orang yang tidak boleh tuan-tuan masukkan. Tuan-tuan add tak boleh. Kenapa tu? Pertama, mungkin dia sudah keluar. Dia pernah masuk, lepas tu dia keluar. Jadi bila tuan-tuan add tak boleh. Tidak boleh. Kedua, dia buat setting. Kawan tu dah buat setting dalam WhatsApp, tidak boleh orang add dia dalam mana-mana grup. Ya, dia ada cara kan. Kalau tuan-tuan tak mau orang masukkan dalam mana-mana grup, ada setting dia. Okay, jadi kalau dia buat setting macam tu, tuan-tuan tidak boleh masukkan dia. Jadi macam mana lah tu? Tuan-tuan invite lah. Guna invitation link tu. Tak boleh. Guna invitation link. Antar dia invitation link tu, share dengan dia, biar dia tekan yang tu, dia masuk lah. Okay? Macam tu. Kalau tak boleh maksudnya sama ada dia dah pernah masuk dan keluar, atau dia dah setting supaya tak boleh orang add dia dalam mana-mana grup. Jadi tuan-tuan buat invitation link, antar dengan dia, dia tekan, dia masuk. Okay? Now, menggunakan WhatsApp group seperti yang kita ada tu, itu adalah satu cara penajaan yang powerful. Menggunakan WhatsApp group untuk buat penajaan itu powerful. Okay? Jadi itu yang kita panggil funneling. Bahasa orang putih panggil funneling. Funneling. Penapisan tu kan. Okay? Funneling. So WhatsApp group itu ialah kita punya trafik. Kita tarik trafik. Dia di permukaan funnel. Ni apa bahasa Melayu? Corong. Corong. Okay. So kita add orang masuk, itu trafik lah. Masukkan orang masuk dalam kita punya corong ni. So di sini kita punya post. Hari-hari kita post kan. Macam-macam orang post. Jadi mereka tu bila masuk sini dia akan tengok post tu. Hari-hari tengok post. Jadi jiwanya akan terkesan dengan apa-apa yang kita post kat situ kan. Okay. Kita ramai juga orang kat sini. Ada 1,000 orang ni kan, ramai. Lepas tu tengok, orang ni post ni, dia post pasal apa, video apa ni kan. Jadi dia tengok hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 10 hari. Jiwanya akan terkesan tu kan. Bagus aku join lah, macam bagus dia ni. Bagus aku join lah, macam bagus aku tengok Live Good ni kan. Ada orang dapat bonus minggu-minggu pula tu kan. Jadi dia terkesan. Ada kesan pada jiwa dia, ada kesan kepada minda dia bila dia berada dalam WhatsApp group. Mula-mula dia tak kisah pun. Masuk-masuk tak apalah. Aku tengok dululah kan. Daripada aku keluar terus ni, aku nak tahu juga apa benda mereka buat ni kat sini ni kan. Macam ramai orang ni kan. Macam itulah. So dia dah masuk dalam kita punya black hole ni tuan-tuan. Ni black hole. Dia masuk, ditarik masuk ni dalam gravity ni kan. Nah, dia baca. Lalu di bawah sini dia jadi ahli. Dia keluar daripada black hole ni jadi ahli. Dia pula tarik orang masuk dalam funnel ni kan, dalam black hole ni. Dia lagi kerja dia pula. Macam itulah. Okay? Your duty is just masukkan orang dalam WhatsApp group. Okay, lepas tu follow up. Bila dah masukkan orang dalam WhatsApp group, tonton follow up. Tapi tidak payah hari-hari. Tidak perlu hari-hari. Kata contohnya seminggu sekali. WhatsApp dengan dia. Sebab sibuk kata perbualan tuan-tuan. Tuan-tuan nak closing orang, dia perbualan. Kena berbual dengan orang. Assalamualaikum Ali. Aku dah masukkan kau dalam WhatsApp group Live Good MI tu kan. Dah seminggu dah. Macam mana pandangan kau? Kau tengok orang post kat situ macam mana kau punya pandangan tu kan? Berminat kau macam mana kau? Berbual tuan-tuan. Berbual.
WhatsApp dia itu dipanggil follow up tu. Bukan masukkan orang saja. Bukan masukkan orang saja, tuan-tuan kena say something, kan? Say something supaya dia ada interaksi dengan tuan-tuan. Supaya dia ada interaksi. Dalam bahasa Inggeris ada engagement. Tuan-tuan, kalau tidak ada engagement, jangan harap orang tuan-tuan boleh sponsor. Sponsor datang daripada engagement. Engagement bertunang. Engagement maksudnya ada perbualan. Okay, kalau tuan-tuan tidak berbual dengan orang, jangan harap dia akan tuan-tuan sponsor. No way. Okay, dia mesti ada dialog. Kan tuan tanya, dia tu dia jawab lah. Oh, aku yang macam bagus juga ni Kan macam bagus aku tengok dorang ni. Macam mana tu cara nak daftar tu? Kan ditanya kita kan, sebab kita tanya dia. Kalau tuan-tuan tak tanya dia tak tanya kita. There is no engagement. Ini yang masalah ni. Masalahnya orang malas nak buat follow up. Kan? Penyakit malas nak follow up. Yang itu sebab apa? The main reason kenapa orang tidak berjaya sponsor. Malas nak follow up. Sedangkan itu wajib. Follow up itu wajib. Mesti buat follow up. Okay? Kalau tak mau follow up, tak payah masukkan dia lah. Tak payah masukkan dalam WhatsApp group lah kan tuan. Sebab itu mesti dibuat tu, follow up tu. Okay, tapi jangan kerap sangat. Kalau kerap sangat nanti mengganggu dia. Kan, mengganggu dia. Terhege-hege betul orang ni kan, dia nak close aku. Kan, kena jagalah kan. Once a week ke begitu, kan. Once a week is okay. Okay, tapi bila tuan-tuan berbual dengan dia, always berbual secara lembut dan always ada continuation. Perbualan tu dia mesti ada continuation. Dia bertali arus kan. Okay. Kalau dia kata belum lagi lah, aku belum bersedia lagi lah kan. Aku tak ada duit ni kan. Dia cakap macam tu kan. Jadi tuan-tuan kena balas secara lembut, tapi jangan tutup. Okay. Biar dia open untuk follow up, the next follow up sampai dia jadi member lah. Jangan kata kalau macam tu tak payah kau join. Kalau kata tak payah kau join itu tutup dah. Jangan cakap macam tu. Kalau dia kata belum bersedia lagi, tak cukup duit, tanya dia tuan, agak bila tu ada duit tu. Kan, buka lagi tuan-tuan, buka, jangan tutup. Buka. Bila tu, tanya lagi, bila tu agak ada 250 tu kan. Tunggu gaji lah, dia kata, tunggu gaji lah. Gaji tu bila kan? 28 bulan. Okey, 28 bulan aku tanya kau balik Aku follow kau balik 28 bulan. Jadi dia terbuka tuan-tuan. Terbuka. Macam itulah. Itulah conversation, itulah perbualan. Perbualan itu menuju kepada closing. Tapi secara halus, jangan kasar, lembut. Lembut. Dan kita kena tee up kawan kita tu kan. Kena bagi dia semangat lah kan. Kawan kita tu, kalau dia macam kekurangan duit ke apa kau, aku doakan kau, mudah-mudahan kau dapat duit lah daripada mana-mana punca kan, supaya kau boleh buat bisnes ni kan. Sayang kalau kau lambat kan, kalau kau lambat buat bisnes ni, sayang nanti kau punya kawan-kawan tu dia ambil orang. Bagi tahu macam tu dia kan. Macam tu lah tuan. Sayanglah kalau kau lambat-lambat ni kan. Takut nanti kawan kau tu si Karim kawan kau tu kan, kawan rapat kau tu. Kalau orang lain yang tangkap dia, sayang tu kan. Itu ramai kawan tu.
Jadi kalau engkau lambat join, nanti dia masuk pada orang lain pula tu kan. Itu teknik berbual. Okay, teknik berbual. Kena belajar how to have a dialogue, okay? Dialogue, conversation. Okay, now kalau orang kata ini Livegood ni macam syarikat lain je. Livegood ni macam syarikat lain lah kan. Yang berjaya sikit je kan. Ini bahasa yang orang tulis tu kan dalam grup tu. Ya, ini sikit je orang berjaya, yang gagal tu ramai. Kan? Gagal tu ramai. Yang berjaya sikit je, yang gagal tu ramai. Nah, kalau orang kata macam itu kepada tuan-tuan, you need to respond immediately. Jangan biarkan dia kata macam tu. Kan rosak kumpulan tu. Okay? Rosak kumpulan. You need to answer this because this is not true. Tidak benar dalam Livegood, tidak benar. Kan? Ini adalah satu fitnah ni kan. Fitnah ni kan. Okay? So dalam Livegood, nobody yang gagal. Beritahu dia macam tu. Dalam Livegood mana ada orang gagal? Livegood tidak ada orang gagal. Semua orang berjaya. Semua orang berjaya dalam Livegood. Tentu kena cakap macam tu. Kan? Salah kau. Balas dia balik kan. Salah kau tu. Kan? Engkau cakap macam tu sebab engkau tak tahu pasal Livegood kan. Mai aku cerita dengan kau pasal Livegood. Dalam Livegood tak ada orang gagal, semua orang berjaya. Straight away pak dia kan. Kena penampar tu. Kena penampar terus tu. Okay? Why we say that? Why we say that? Okay, sebab apa tuan-tuan? Apa yang kita bayar tu? Apa yang kita bayar tu? We get more value. Kita mendapat nilai yang lebih besar daripada apa yang kita bayar tu. Sama ada bayaran yang pertama atau bayar bulan-bulan tu kan. What we get from that lebih besar daripada apa yang kita bayar. Apabila kita dapat nilai lebih besar daripada apa yang kita bayar, that means tuan-tuan sudah untung. Jadi tidak ada siapa yang gagal. Walaupun dia tak dapat bonus. Dia become a member, dia beli produk kita, dia dah untung. Dah untung dah. Jadi tidak ada orang gagal dalam Livegood. Kalau kenal dengan Sibu cakap macam tu lah. Kan? Engkau ni pandai-pandai cakap kan. Banyak orang gagal lah. No, inside Livegood tidak ada orang gagal. Okay? Walaupun tuan-tuan tidak ada bonus, you still untung kerana tuan-tuan dapat 75% cheaper than the market price. Kalau tuan-tuan beli produk yang sama di luar sana, the value is lebih banyak duit tuan-tuan keluar kalau beli di luar. Lebih baik beli dalam Livegood, you jimat 75%. Jadi tidak ada siapa yang rugi dalam Livegood. Walaupun dia tak ada bonus. Apalagi kalau dia ada bonus. Kalau dia dapat bonus, berganda-ganda lah untung dia. Berganda-ganda lah untung dia. Okay. Jadi jawab macam tu. Kalau ada orang cakap ni, kata ni ramai orang gagal ni, sedikit je orang tahu. Jawab macam tu lah. Okay. Understand? Jangan biarkan orang rosakkan kumpulan. Itulah Sipu beritahu, jangan benarkan orang tulis kan. Kalau orang boleh tulis, dia tulis macam-macam tu kan. Macam-macam dia tulis. Kalau yang bukan member, ada soalan nak tanya? Tak ada? 29 people. 29 people. Ini Flora Blondie. Tidak. Gambar pun blondie juga.
Blondie baru join hari ini ya. Okay tuan-tuan ya. So hopefully tuan-tuan you are fighting against time. Okay, you are fighting against time. Semua orang yang join Live Good, tuan-tuan tidak berlawan dengan upline, tuan-tuan tidak berlawan dengan downline, tuan-tuan tidak berlawan dengan sideline kah, mana-mana line-line kah. Dan you are not fighting with other people. You are fighting against time. Time. Okay, itu yang tuan-tuan lawan. Aku nak lawan masa ni. Masa. Jadi aku join Live Good. So next ialah nak jadi bronze. Ini pangkat pertama ni. Berapa lama aku kena jadi bronze ni? Itu against time. You are against time. Bronze berapa lama nak buat ni? Okay. So kalau tuan-tuan nak cemerlang satu hari je. Nak cemerlang satu hari je. Senang je tuan-tuan sponsor diri sendiri. Kan? Masuk 3 lah. 3 akaun atau 4 akaun ke? Kan? 1 akaun, 2 akaun, 3 akaun, 4 akaun. 4 akaun masuk akaun. Oh bronze dah, tuan-tuan bronze dah. Sponsor diri sendiri pun bronze. Satu hari je kan? One day je jadi bronze. Now next, pangkat yang kedua. Silver. Berapa lama aku nak capai silver? Kalau engkau nak cemerlang 7 hari lah. Engkau nak cemerlang kan? 7 hari je. You have 7 days to become a silver. Engkau ada masa 7 hari je. Nak jadi cemerlang lah kan? 7 hari. So you kena sponsor berapa? 3 orang. In your team mesti ada 20 orang. Itu je. Sponsor 3 orang, team ada 20 orang. Dalam 7 hari. Dalam tempo 7 hari. You become a silver. Cemerlang. Prestasi cemerlang. Kalau biasa-biasa 30 hari. 30 hari saja, jangan lebih daripada 30 hari nak jadi silver, oi. Kan? Itu just pass tu. Bukan cemerlang tu. Just pass. Okay, next. Aku nak capai goal. Sampai goal je lah malam ni. Goal, berapa lama nak capai goal? 1 bulan, 30 hari. Cemerlang. Kalau engkau boleh buat goal 30 hari, cemerlang lah. Kalau ambil masa 90 hari, itu biasa-biasa. Just pass. Kalau 90 hari, 3 bulan, just pass. 1 bulan, cemerlang. Now, tanya diri sendiri dah. Dah berapa bulan kau dalam Live Good? Dah berapa bulan kau dalam Live Good? 90 hari. 90 hari patut goal dah. Itu pass. Pass tu kan. Tapi kalau lebih dah 90 hari, dah 100 hari dah aku dalam Live Good ni. Aku dah 100 hari masih silver. Fail. The time beat you. Masa itu kalahkan engkau. Dia dah kalahkan engkau, dia dah pancung kepala engkau. Berlawan dengan time kan, masa tu pedang tu. Masa tu pedang, dia boleh pancung kita kan. Engkau ni slow sangat lah, dia kata kan. Time tu kata kat kita, engkau ni slow sangat lah. Nak jadi goal ni 30 hari je. Barulah engkau cemerlang, engkau kalahkan aku lah. Time tu kata engkau kalahkan aku kalau engkau 30 hari. Tapi ini dah lebih 90 hari dah ni. Dah lebih 90 hari dah ni, kan? Engkau dah gagal dah, engkau dah kalah dah. Aku menang, kau kalah. Kata masa tu pada kita kan. Okay, so watch the time. Tengok masa tu. Okay, jangan macam tak peduli.
this business kita kena peduli. Kita kena ambil peduli pasal masa itu. Kan masa berjalan. Okay, kalau kita tidak buat aktiviti, kita tak buat follow up, time pass by, kita punya pangkat itu juga. Kan, tak naik-naik pun pangkat kita. Jadi kena agresif. Kena berlawan dengan masa tu. Kan, kena berlawan dengan masa. Okay, because Sibu perhatikan tim Sibu. Sibu perhatikan setiap grup tu Sibu perhatikan. Okay, certain group Sibu risau juga kan, because dia tidak bergerak kan. Itu risau pada certain group lah. Okay, tetapi ada juga yang ada juga penyejuk hati kan. Ada kumpulan yang penyejuk hati yang agresif kan. Alhamdulillah lah. Okay, ada kumpulan-kumpulan yang baru muncul yang nampak agresif. Alhamdulillah. Okay, seperti tim si Jailan. Jailan punya tim si rasa nampak agresif. Jailan daripada Kota Kinabalu kan. Kalau melihat dalam tidak sampai seminggu ni, jadi ada beberapa orang dah. Okay. So it's a good start. So Sibu boleh nampak this group kalau dia continue dia punya momentum, dia akan pergi jauh ni. Okay, jalan boleh pergi jauh. Tim dia lah. Dia dan tim dia betul boleh pergi jauh tu. Ya. Sebab Sibu nampak dia punya aggressiveness tu. Kan. Keseriusannya itu. Sibu nampak keseriusannya. Okey, jadi itu mudah-mudahan kawan-kawan kita, tim-tim yang lain, Sibu tak nak sebut nama, but watch your time. Tengok tuan-tuan punya masa itu. Aku dah KPI aku ni dah mana ni dah angka 3 ke, angka 4 ke, markah 3 ke, markah 4 ke, markah 7 ke, markah 1 ke. Kan? Jadi kena risau tuan. Kita kena risau. Aku dah lepas ni dah markah 3 dah ni kan. Aduh. Kena kuat kerja balik ni, kena catch up balik kan. Kena catch up balik. Okay, muhasabah diri sendiri, muhasabah apa benda yang boleh aku improve supaya tim aku ni laju balik. Okay, supaya tim aku laju balik. Jangan tertinggal. Kita tak mau ada rakan-rakan kita tertinggal di belakang. Kita sama-sama maju ke depan. Okay, so sampai sini rasanya. Jadi harap-harap penjelasan malam ini, ilmu malam ini macam mana nak daftar ke orang baru. Okay, daftar ke orang baru itu dapat untuk pelajari dengan baiklah. Siapa yang belum masuk dalam akademi, sila daftar dalam akademi. Akademi itu free saja. Tuan-tuan masuk akademi free. Di sana banyak ilmu yang Sibu dah masukkan. Tuan-tuan boleh belajar siang malam melalui online saja kan. Akademi kita itu. Okay, jadi sebelum berakhir Sibu nak tunjuk akademi itulah. livegoodagent.com. Dia punya website livegoodagent.com. Mana engkau? livegoodagent.com. Okay, semua mesti daftar dalam akademi. Okay, Live Good Academy, tuan-tuan mesti daftar. Free, tak payah bayar apa-apa ni. Kan? Daftar kat mana Sibu? Ni, register. Register ni. Butang register tu. Kan? Daftar lah kat situ. Dah daftar tuan-tuan WhatsApp Sibu. Sibu, aku dah daftar dah. Tolong luluskan. Macam tu. Kena beritahu Sibu. Kalau tak beritahu Sibu tak tahu. Kan? Jadi lepas daftar WhatsApp Sibu. Beritahu minta luluskan. Jadi Sifu akan luluskan. Dah lulus barulah tuan-tuan login kat sini butang ni.
login kat sini. Kan. Okay, dah login, tuan-tuan tekan butang ini pula, pelajaran bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia ke Inggeris ke, jadi 3 lah. Okay, tekan tu. Kena login dululah. Ya, dah login, pergi ke home. Tekan ni, butang ni. Ni pelajaran dia ada kat sini tuan-tuan. Macam-macam ada kat sini ni. Kan. Belajar ni tuan-tuan. Tindakan untuk ahli yang baru jadi affiliate. Oh, ada pelajaran kat sini. Okay. Tuan-tuan nak tengok yang lain-lain. Ada Hall of Fame kat sini. Kan. Tengoklah sini. Ini KPI kita ni. Kalau tuan-tuan nak tengok KPI, tengok ni. Tuan-tuan nak lawan masa kan? Tengok yang ni. Ni KPI dia. Okay, ini kita punya Hall of Fame, Dewan Kemasyhuran. Okay, siapa berpangkat ada kat sini. Di akademi kita tu, tuan-tuan. Okay. Ini video pendek, ini landing pages. Ini yang pandai kripto, ini yang belum bayar. Ini senarai nama yang sudah bayar dan yang belum bayar. Ada nama di sini yang Sifu buat. Okay. Kalau tuan-tuan punya status dah update, tuan-tuan beritahu Sifu. Nanti Sifu akan update lah. Kena tuan-tuan kena beritahu Sifu. Ini Club Jets. Sifu tambah sampai 88 tuan. Siapa yang nak jadi ahli Jets, ada Sifu tambah. Ada beberapa kerusi Sifu tambah. Sebab ada beberapa orang dia minta Sifu nak masukkan dia dalam senarai, jadi Sifu kata okeylah tak apalah, Sifu tambahlah sikit. Okay, so sampai 88. Okay, Jet 88. Jadi ada beberapa kerusi kalau tuan-tuan nak masuk, cepat-cepat ambil lah. Aktiviti ini tim kita punya aktiviti. Okay, itulah. Itu akademi tuan. Jadi daftar kat sini, lepas tu bagi tahu Sifu. Okey Sifu, saya dah daftar, tolong luluskan. Dah lulus baru login. Jangan login kalau belum lulus. Tidak boleh. Dia tendang tuan-tuan tu, kan. Dia tendang tuan-tuan. Jadi mestikan daftar, lepas tu minta kelulusan daripada Sifu. WhatsApp Sifu. Alright, dah pukul berapa dah? 10.57. Okeylah sampai sini lah. Seperti biasa kita pasang lagu.